Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlin dan I'm your head coach dalam portal semanglegal.com. Portal semanglegal.com ni adalah satu portal yang berkongsi tentang aspek undang-undang untuk kejayaan perniagaan. So hari ni saya nak bercerita tentang ciri-ciri syarikat sendirian berhad. Kalau anda dah melayari portal semanglegal.com, tentu anda dah menonton video-video yang sebelum ni di mana kita telah bercerita tentang penubuhan entiti perniagaan, enterprise, perkongsian liability terhad, dan dalam video ni pula kita akan kupas sedikit tentang ciri-ciri syarikat sdn berhad. So syarikat sdn berhad ni sebenarnya kalau kita tengokkan ramai usahawan kita tak berapa nak memilih lah nak mendaftarkan syarikat sdn berhad ni, sebab ramai yang merasakan yang syarikat penubuhan dan pengurusan syarikat sdn berhad ni adalah rumit dan mahal. Tapi actually kita kena tengok jenis perniagaan kita dan rancangan perniagaan kita. Kalau jenis perniagaan kita dan rancangan perniagaan kita kan sesuai dengan syarikat sdn berhad, kita terpaksalah kan mendaftarkan syarikat sdn berhad ni walau apa pun ciri-cirinya, sebab kita nak menentukan kejayaan perniagaan kita kan. So apa ciri-ciri syarikat sdn berhad ni yang berbeza dengan ciri-ciri enterprise? So macam kita dah discuss lagi tu kan, enterprise ni kan, kalau kita ada satu enterprise, kita sebagai pemilik dan enterprise tu adalah entiti yang sama. Maknanya apa yang enterprise tu buat, apa yang enterprise tu ada kan sama, seolah-olah kan itu kepunyaan kita, itu milik kita kan, itu tindakan kita. Sebab enterprise dan pemilik enterprise adalah entiti undang-undang yang sama. Tapi sdn berhad ni pula kan, ia adalah satu kan entiti yang lain. Dari segi undang-undang, sdn berhad ni adalah entiti yang terasing dan tersendiri kan, dan lain daripada pemiliknya. Pemiliknya adalah pemegang saham. Jadi kita sebagai pemegang saham, kita dan syarikat sdn berhad milik kita tu adalah dua entiti undang-undang yang berlainan. Okey, kan itu adalah satu perbezaan yang ketara. Dan kalau kita ada sdn berhad, maknanya kalau sdn berhad ada hutang, orang tak boleh nak saman kita untuk hutang-hutang syarikat sdn berhad tu, sebab kita dan syarikat sdn berhad kita tu adalah dua entiti yang berbeza. Enterprise lagi tu kan, kalau kita ada enterprise, maknanya kita akan kalau hutang enterprise adalah hutang kita. Jadi sdn berhad ni kan kelebihannya adalah kita sebagai pemilik sdn berhad ataupun pemegang saham mempunyai liability yang terhad. Liability yang terhad bermakna apa yang berlaku dalam sdn berhad tu, kita kan tak ada liability pada kita. Jadi takkan ada keadaan di mana harta benda peribadi kita akan tergadai untuk membayar hutang-hutang syarikat sdn berhad kita. Okey. So pada tahun 2016 ada pembaharuan dibuat kepada Akta Syarikat 2016 lah. Sebelum tu kalau kita nak tubuhkan satu syarikat sdn berhad, kita kena ada dua pemilik saham dan dua pengarah. Jadi lepas tahun 2016 kan pembaharuan tu kan menunjukkan yang kita kan kalau nak tubuhkan syarikat sdn berhad perlu ada seorang aja pemegang saham, seorang aja kan pengarah. Kan jadi akta pembaharuan dalam akta ni dia memudahkan sikitlah, memudahkan sikit kan tentang penubuhan dan pengurusan syarikat sdn berhad. Kan sekarang ni kalau kita nak mendaftarkan syarikat sdn berhad, kita boleh mendaftarkan online aja kan melalui ada super form yang dikemukakan kepada SSM. Dan tapi saya tengok ramai usahawan di sana bila nak menubuhkan syarikat sdn berhad, mungkin dia orang tak fasih dengan super form ni ke apa, dia masih lagi pergi ke syarikat company secretary lah kan, institusi syarikat yang memberikan perkhidmatan untuk menubuhkan syarikat sdn berhad. Jadi kita boleh buat kerja senang lah, kita boleh pergi ke syarikat institusi syarikat tu, bayar pada diorang dan dia akan tubuhkan syarikat tu untuk kita.
Tapi kita ada pilihan untuk buat sendiri kan melalui Superform, dan ada juga beberapa benda yang telah dimudahkan melalui Akta 2016 tu, kan di mana kita tak perlu lagi kan ada memorandum dan artikel syarikat, kita tak perlu lagi ada apa ni AGM untuk syarikat dan beberapa perkara yang lain. Tapi ramai usahawan merasakan walaupun ada kelebihan syarikat Sdn Bhd dari segi liability terhad tadi, right? Tapi mereka masih merasakan yang susah dan mahal nak daftarkan syarikat Sdn Bhd ni. Ini yang I think stop people from registering syarikat Sdn Bhd, sebab of course nak tubuhkan kita kena bayar kos penubuhan tu yang lebih mahal daripada kos menubuhkan enterprise, dan pengurusannya tu dirasakan rumit sebab tiap-tiap tahun kita perlu mengauditkan akaun tahunan kita dan mengemukakan kepada SSM. So tahulah usahawan kita kan bila sampai time nak buat akaun tu kan dia lihat sikit. So ramai usahawan merasakan susah nak apa ni memfilekan audit tu, mengauditkan tu dan memfilekan audit tu rasa susah, dan of course ada cost dalam melantik juru audit, nak melantik setiausaha syarikat, nak melantik pengarah dan segalanya. So for all the reasons above kan, saya rasa itu yang membuatkan orang kuranglah memilih untuk mendaftarkan Sdn Bhd. Tapi kan that liability terhad yang saya katakan tadi kan, that's good for us. Sebab bila perniagaan kita berkembang, transaksi kita pun dah banyak kan, kita tak nak akan merasakan kalau apa-apa yang terjadi pada syarikat tu kita pun terbabit sama personally, right? Kita nak diasingkan daripada syarikat kita. Jadi kalau apa terjadi kan hal-hal syarikat, pelanggaran kontrak kan, ada hutang atau apa-apa, kita nak apa ni tenang hidup kita supaya kita tak terbabit sama kan dalam hutang-hutang di dalam semua tu. Tapi of course kita kena menguruskan syarikat Sdn Bhd kita dengan baik. Dan satu lagi kelebihan kalau syarikat Sdn Bhd ni kan, sebab kita kan pemilik saham, pemegang saham ni, dan sebagai pemilik kita terasing daripada syarikat Sdn Bhd ni. Jadi bila syarikat Sdn Bhd ni can live forever, dia tak tertakluk kepada hayat kan pemilik saham ni kan. Jadi bila orang berurusan dengan syarikat Sdn Bhd, dia rasa lebih secure, dia rasa lebih selesa, kerana kan dia tahu apa-apa jadi pun pada pemilik saham ni kan, dia boleh berurusan terus dengan syarikat Sdn Bhd sampai bila-bila, sehingga kan syarikat Sdn Bhd tu digulungkan ke ataupun tutup. So itu adalah perbezaan di antara perbezaan di antara Sdn Bhd dengan enterprise, dan saya akan kupas dengan lebih lanjut dalam video-video di dalam segmen ahli, right? Jadi kalau anda nak tahu lagi kan tentang lebih spesifik tentang topik ni kan, daftarlah sebagai ahli di dalam portal semanglegal.com supaya kita dapat sama-sama meningkatkan pengetahuan undang-undang untuk kejayaan perniagaan kita. So see you again next time. Bye.